Hari ini saya akan membentangkan mengenai tokoh Ibnu Khaldun dengan rakan ahli grup saya akan membentangkan pengenalan tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir Islam yang terakhir pada zaman pertengahan telah menasihatkan ibu bapa dalam golongan pendidik. Beliau banyak memperkatakan mengenai persediaan untuk belajar, pemerhatian, motivasi, berusaha, pengukuhan perbezaan individu dan latihan. Pendekatan yang digunakan oleh Ibnu Khaldun merupakan contoh pendekatan yang baik dalam bentuk peribadi kanak-kanak. Antara pendapat beliau dalam pendidik awal kanak-kanak, jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah secara berperingkat. Mengadakan latih tubi menggunakan benda-benda maujud dan menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. Kanak-kanak jangan dibebankan dengan perkara-perkara yang di luar kemampuan mereka. Ini boleh menyebabkan mereka tidak mahu belajar dari pengajaran yang diberikan. Beliau mencadangkan kanak-kanak di contoh-contoh yang konkret pada prasekolah, difahami melalui panca indera mereka seperti mulut, telinga, mata dan anggota badan. Ibnu Khaldun juga menyarankan pembacaan Al-Quran yang harus diajar sebelum menghafalnya. Apabila sampai umur tertentu dan sesuai dengan daya pemikiran, barulah diajar tafsir, hukum dan lain-lain. Jadual pembelajaran harus disusun dengan baik supaya kanak-kanak dapat memahami apa yang disampaikan. Hujung. Kanak-kanak harus dibentuk dengan penuh kasih sayang, lemah lembut dan bertimbang rasa, bukannya dengan cara kekerasan, kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi pembalas, pembohong, belagak untuk menyembunyikan yang sebenar, membuat tipu helah dan tidak berperi kemanusiaan. Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Sebaliknya, dalam waktu yang pendek serta cara yang betul bagi mendapat hasil pembelajaran yang baik. Bahasa adalah asas kepada semua kanak-kanak semasa pembelajaran. Mulailah dengan menulis dan membaca, kemudian kaitkan dengan makna. Yang kedua, saya akan menceritakan tentang latar belakang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mempunyai sifat-sifat positif. Yang pertama, tekun mencari ilmu. Sejak kecil, mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan kifayah. Malah, kesibukan tugas sebagai pentadbir tidak menghalangnya menuntut ilmu. Yang ketiga, kuat ingatan, menghafaz Al-Quran sejak kecil serta menguasai pelbagai bidang ilmu dalam usia belasan tahun. Yang ketiga, berjiwa pemimpin, menjadi pegawai tertinggi istana dan ketua hakim negara kerana kecekapannya dalam pentadbiran serta keupayaan mengemukakan idea yang bernas. Keempat, kreatif, berjaya menengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri melalui karyanya Al-Muqaddimah. Yang kelima, bijak berpidato, aktif berdebat untuk menambah ilmu, mempelajari ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Sejak kecil, tekun dan gigih menuntut ilmu walaupun telah dewasa dan memegang jawatan penting negara. Tidak mudah berputus asa dan cekal menuntut ilmu walaupun ditimpa bencana. Bijak membahagikan masa bersama masyarakat. Memiliki semangat untuk menuntut ilmu secara berterusan. Falsafah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun
merupakan tokoh pemikir Islam yang terkenal, lagi berpengaruh pada zamannya dan menjadi tokoh negarawan, sejarawan, ensiklopedia, sosiologis dan ahli falsafah terbilang. Seterusnya, beliau mengarang pelbagai persoalan dan klasifikasi ilmu termasuk ilmu kalam, ekonomi, falsafah, logik, politik, psikologi dan sosial yang terangkum dalam perbincangan falsafah. Beliau juga terkenal sebagai seorang pemikir yang jujur dan realis yang mengkritik kelemahan manusia sebagai komponen utama masyarakat yang sukar menerima proses pembaharuan dan enggan bersifat terbuka terhadap pemodenan. Tokoh Ibnu Khaldun juga mengetengahkan kaedah analisis kandungan sumber, mengenal pasti dan memahami maksud, menyisihkan kepercayaan yang akrut serta kegagalan memahami peristiwa dalam konteks yang sebenar. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terdapat 8 kaedah Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Yang pertama ialah talqin. Talqin ialah bermaksud pandang dan dengar. Kaedah ini pelajar perlu menghafal sebelum belajar. Contohnya, memberi pelajar menghafal dan mendengar perkataan lalu baru mengajar mereka. Yang kedua iaitu tadris. Maksud perkataan tadris ialah pengajaran secara berperingkat dan beransur-ansur. Kaedah ini sangat berkesan kepada pelajar dalam memberi kefahaman kepada anak-anak semasa proses pengajaran berlaku. Yang ketiga adalah pengajaran yang fokus. Melalui kaedah ini, guru-guru perlu menjelaskan tajuk kepada murid dan tidak akan mengajar dua disiplin ilmu dalam sekaligus. Perkara ini memberikan bebanan dan kesukaran kepada pelajar. Kemudian, tajrib. Tajrib bermaksud percubaan. Kaedah tajribah sebagai salah satu kaedah pendidikan yang penting dalam pemindahan ilmu dan makrifah. Kaedah ini berkait rapat dengan panca indera seperti mata, tangan dan sebagainya. Contohnya, menyuruh pelajar menyentuh badan kucing untuk mengetahui apa yang terdapat di badan kucing itu. Seterusnya, al-tikrar. Al-tikrar bermaksud perulangan di dalam bahasa Melayu. Pengulangan iaitu kadang-kadang para pelajar tidak akan memahami pelajaran yang telah diajar oleh guru. Maka guru memerlukan kaedah pengulangan iaitu kadang-kadang para pelajar tidak akan memahami pelajaran yang telah diajar oleh guru. Maka guru memerlukan kaedah pengulangan kepada murid-murid itu supaya mereka dapat memahami. Kemudian, tidak mengambil masa yang lama. Ini kerana Ibnu Khaldun berpandangan guru tidak perlu menggunakan masa terlalu lama dan memberikan waktu rehat yang lama. Ini menyebabkan pelajar akan mudah lupa dan mengabaikan proses pembelajaran. Seterusnya, tidak menggunakan kekerasan. Kerana Ibnu Khaldun berpendapat bahawa seorang guru tidak seharusnya perlu menggunakan kekerasan terhadap kesalahan pelajar. Contohnya, merotan pelajar. Ia memerlukan tindakan yang berbeza yang berbeza. Yang terakhir iaitu pengembaraan. Di dalam bahasa Arabnya ialah ritlaq. Kaedah ini perlu dipraktikkan kepada pelajar. Ini kerana mereka boleh mempelajari ilmu pengetahuan, budi pekerti dan sebagainya. Contohnya, mengajar mereka memberi salam kepada kawan-kawan mereka. Ini supaya dapat meningkatkan lagi tahap penguasaan ilmu kanak-kanak. Jenis perkembangan teori Ibnu Khaldun. Yang pertama, kanak-kanak tidak perlu diajar dengan perkara yang susah. Contohnya, dia tak pandai membaca, tapi awak suruh dia mengeja. Itu susah. So, budak-budak tidak akan seronok untuk belajar. Yang kedua ialah belajar daripada mudah kepada yang lebih susah secara berperingkat. Latih tubi dan menggunakan bahan alat bantu mengajar. So,
bila kita nak ajar mereka ke arah yang aras tinggi, kita kena perlu berperingkat supaya mereka memahami ayat, bacaan dan sebagainya. Yang kedua ialah menyarankan pembacaan Al-Quran diajar sebelum menghafal. Okey, contohnya baca doa tidur. Kita perlu mengajar sebelum menghafal supaya mereka dapat mengikut dengan secara peringkat. Yang keempat ialah jangan membebankan dengan perkara luar kemampuan mereka. Contohnya menyuruh mereka membuat aktiviti yang tidak bersesuaian dengan para pelajar. Ini boleh menyebabkan pelajar tidak rasa semangat untuk melakukan aktiviti bersama guru-guru. Yang kelima ialah kanak-kanak peringkat prasekolah diberikan contoh yang Qur'an yang difahami mereka. Okey, contohnya saya akan ajar mereka dengan cara yang mudah difahami oleh mereka supaya mereka lebih seronok untuk belajar dan lebih untuk memahami pengajaran apa yang diajar oleh guru. Yang keenam, jadual pembelajaran harus disusun dengan baik. Okey, supaya bila kita nak ajar murid-murid, nak ajar pelajar-pelajar, kita dah boleh, okey, yang ni jadual, okey, hari Isnin kita akan buat ejaan supaya kita tidak akan kalut untuk mengajar budak-budak, ajar pelajar lah. Yang ketujuh adalah kanak-kanak dibentuk dengan penuh kasih sayang, lemah lembut dan bertibar rasa. Contohnya, kita mengajar dengan cara yang lemah lembut, suara intonasi yang sangat sesuai untuk para pelajar, untuk kita ambil mood mereka. Lepas tu kita akan, okey, bila dia dapat jawab, kita akan beri hadiah supaya dia berseronok untuk melakukan aktiviti pelajaran dan sebagainya. Yang ke-8, menyediakan satu pembelajaran yang baik dan berkesan kepada kanak-kanak. Contohnya, memberi buku ABC supaya mereka membaca, boleh mereka meningkatkan pembacaan mereka, ejaan mereka, cara memahami pelajaran itu. Yang terakhir, menekankan dari segi bahasa dengan memulakan menulis dan membaca dan kait dengan makna. Okey, kita kena ajar budak. Okey, kita beri buku kosong dan satu pensel untuk mereka menulis dan membaca. Okey, contohnya saya beri satu buku dan satu buku bacaan supaya mereka menulis balik dan membaca balik apa yang mereka tulis. Okey, sekian, terima kasih. Kajian teori bagi Ibnu Khaldun telah menuangkan pemikirannya tentang pendidikan dalam karyanya iaitu Mukadimah. Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahawa barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya barang siapa yang tidak memperoleh tata karma yang dibutuhkannya sehubungan pergaulan bersama melalui orang tuanya, mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman yang akan mengajarkannya. Okey, bagi tujuan pendidikan pula, pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat perenungan dan pemikiran agar terhindar dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan juga menolong manusia agar memiliki pengetahuan untuk kepentingan diri manusia. Pendidikan juga harus disandarkan pada pengamatan dan pengalaman agar mencapai keberhasilan, kemandirian dan kemahuan yang tertentu yang dibuat sesuatu oleh kita sendiri. Maka dari itu Ibnu Khaldun juga berpandangan bahawa tujuan pendidikan Islam yang adil seperti praktisnya mencapai 3 unsur. Antara 3 unsurnya yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun ialah: yang pertama, pengembangan kecerdasan dalam bidang tertentu. Okey, potensi pada setiap manusia tak mampu diraih kecuali ia memahami. Dalam tajuk ini saya boleh dapat rumuskan tentang apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu
Ibnu Khaldun yang dikenal sebagai salah seorang pakar saintis Islam, bapa ilmu sejarah atau sejarawan Muslim, sebagai filosof, ekonom, politisi sekaligus pendidik. Ia dikenal sebagai bapa sosiologi. Pendidikan tak hanya sebatas proses belajar mengajar yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Akan tetapi, lebih luas lagi, pendidikan merupakan proses di mana para anak didik mampu menghayati, menyerap, bahkan menangkap dari peristiwa-peristiwa alam semula jadi dan alam sepanjang zaman. Maka dari itu, beliau tegaskan juga bahawa ilmu dan pendidikan merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Okey, ada beberapa metod yang ditawarkan beliau, antaranya metod pentapahan, kasih sayang, peninjauan kematangan, penyesuaian, perkembangan potensi peserta didik, penguasaan satu bidang, widya wisata, praktik dan menghindari perikasan buku. Okey. Tujuan pendidikan menurut beliau iaitu pengembangan potensi dalam bidang tertentu dan pembinaan pemikiran yang baik. Okey. Materi pembelajarannya juga menurut beliau harus bersifat akliyah dan nakliyah. Metod yang ditawarkannya sangat relevan dalam pendidikan dunia moden pada zaman kini. Pemikiran beliau terhadap pendidikan bisa menjadi acuan dalam pendidikan